Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam, ahli yang terkuasa masjid, muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan siri-siri pengajian kita pada hari ini, iaitulah pada hari 23 Oktober 2022 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1444. Tajuk yang kita akan bincangkan pada kali ini iaitulah mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalat, dalam perniagaan. Yang kita akan belajar, kita akan tengok apakah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tajuk muamalat ini. Para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang al-muamalat, biasanya muamalat ni ada dua. Muamalat ini ada dua kategori. Satu, muamalat dengan orang. Satu lagi dia panggil muamalat dengan barang. Biasanya kita bila sebut muamalat, dia pergi ke barang. Kita nampak barang-barang yang muamalat. Ada lagi muamalat kita dengan orang. Kita berinteraksi dengan orang. Lagu mana kita bercakap dengan orang, bagaimana kita berakhlak. Sebenarnya muamalat itu sendiri akhlak. Akhlak kita dengan orang, maka itu juga termasuk dalam muamalat. Tapi kita nampak bila sebut muamalat tu, nampak duk main barang-barang, jual barang. Itu muamalat. Jadi muamalat dengan orang, muamalat juga dengan barang-barang. Maka dalam kehidupan kita ini, apabila seorang Muslim suka bertanya, macam mana cara kita nak membeli, macam mana cara kita nak menjual, apakah cara gaya Nabi sallallahu dalam perniagaan. Jadi bila orang tu bertanya tentang hukum hakam yang berkait dengan agama, itu dalil menunjukkan orang itu cinta kebaikan. Cinta kebaikan. Setengah manusia ni dah, oh kalau kita tegur dia jual benda tak baik, bukan dia nak terima kasih, kita pula kena marah. Apa ni? Allah, kita baru buka kedai, baru nak menega, mari tegur pula dah. Alah, harai lah, syubhat lah, macam-macamnya gangguan. Jadi mereka menganggap kita ustaz yang memberi nasihat ni, dia kira pengganggu kepada perniagaan dia. Tuan-tuan kena ingat, kita ni hidup ada halal, ada haram, ada hidup, ada mati. Apa yang kita buat di atas dunia ni bekalan ke akhirat. Jadi kena tahu halal haram. Sebab itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, waktu pemerintahan dia ditegas, Umar kata la yabi' fi suqina, jangan mari jual di pasar kami ni kecuali orang yang sudah belajar fiqh muamalat. Kena tahu benda ni boleh jual, benda tak boleh jual. Kalau jual emas tak sama dengan jual beras. Ada SOP dia yang perlu dipatuhi. Kita ini asal boleh buka kedai kat tak apalah. Ya, masuk duit jangan tak masuk. Maknanya bila seorang Muslim ahli perniagaan mencari hukum, bermakna dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab dia nak buat mengikut apa yang disyariatkan oleh Allah. Maka dalam fiqh Islam ini timbul soalan,
apakah hasil usaha yang terbaik dalam kehidupan kita. Ini ulama fiqh dia berbahas, ayul makasibi atyab, apakah hasil usaha kita yang terbaik. Ada ulama kata as-sina'ah, as-sina'ah maknanya pertukangan. Ada kata dak, zira'ah, tanaman, cucuk tanam. Sebab tanaman ini makanan ni kalau halal banyak kesan dia, kalau kita makan haram pula banyak dia punya risiko. Tapi kata di ulama fiqh, dia kata wa mazhabu Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan at-tijarah, perniagaan itu yang paling baik. Mana kita kena pakat niaga belaka. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, qila ya Rasulullah ayyul kasbi atyab, apa usaha mencari rezeki, cara mana yang paling baik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadihi, seorang itu bekerja dengan tangan dia. Mana kita pergi menyaku, kita pergi menempah, kita pergi apa saja, mana kita buat kerja. Wa kullu bai'in mabrur, dan semua perniagaan, jualan yang kita jual dengan cara mabrur, cara baik. Jangan kalau kita dengarnya haji mabrur, nah, haji mabrur kamu dengar, oh, al-hajjul mabrur. Tapi bai'ul mabrur, dalam hadis Nabi kata bai'ul mabrur, jualan yang mabrur. Apa dia kejualan yang mabrur? Maksudnya kata ulama, jualan mabrur itu iaitulah jualan yang ikut syarat dan rukun dia. Maknanya syarat dia benda tu halal, cara kita jual tidak ada penipuan, barang-barang yang dijual benda yang baik bukan benda buruk. Itu dia panggil bai'un mabrur, jualan yang baik. Hadis ini rawahu Ahmad dengan sanad yang sahih. Maka kata seorang ulama hadis, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, dia kata kata Al-Mawardi, Mawardi ini ulama besar dalam fiqh Syafi'i, dia ada kitab dia Ahkamus Sultaniyah, hukum yang berkait dengan pemerintahan, pentadbiran. Dia kata usulul makasib, asas kepada usaha kerja buat kita ni iaitulah ziraah, pertanian, tijarah, perniagaan, sun'ah, pertukangan. Tapi mazhab Syafi'i memilih yang terbaik at-tijarah. Sebab apa? Dalam hadis tadi Nabi sebut wa bai'un wa kullu bai'in mabrur, jualan yang patuh syariat. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita ni bila kita sebut tentang muamalat, kita dah nampak perniagaan, kita nampak pertukangan, kita nampak apa lagi, pertanian, semua itu termasuk. Tapi yang terbaik cepat kaya berniaga. Maka ada dalam hadis, tapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif daripada hadis mengatakan bahawa tis'atu a'syarir rizqi fit tijarah. Tis'atu a'syar, 1/9 rezeki umat ini melalui perniagaan. Wal usyru fil mawashi, 1/10 lagi duduk di hayawan ternakan. Mana orang Arab dulu kerja dia jaga mega kambing, mega unta. Hadis ini para pengkaji hadis mengatakan sanad dia dhaif. Sanad dia dhaif. Rawi dia Yahya bin Jabir At-Ta'i wa Nu'aim bin Amrahman Al-Azdi. Nah, jadi yang pentingnya secara alam nyata pun kalau kita tengok memang begitulah. Makna perniagaan tu memang cepat dari sudut kaya. Orang nego ni kadang-kadang modal RM2 boleh 10. Kalau kita kerja gaji 1,500, duk banyak tu. Lambat pergi kerja kena potong pula, contohnya. Jadi kita kata semua benda yang kita buat
Ada hasilnya yang baik, ada yang baik, ada yang terbaik. Ada yang baik, ada yang terbaik. Maka setiap orang mesti ada akhlak. Mesti ada akhlak dalam ilmu muamalat, dalam perniagaan. Sebab kita jangan duk nampak untung saja. Kerja kita dalam kepala kita untung pula nak banyak, tak mau sikit. Hei, tak boleh jual benda ni. Untung tak nampak, untung apa ni tak banyak. Nak hok besar lagi. Jadi kita lupa kepada satu benda yang Nabi SAW sebut, iaitulah dari sudut barakah, keberkatan dalam rezeki. Ini tuan-tuan kena ingat. Satu lagi ilmu yang tak ada bagi orang sekular dalam bab muamalat ni, berkat. Apa makna berkat? Tengok Nabi sebut ciri-ciri orang yang diberkati oleh Allah dalam perniagaan. Nabi kata al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli masih ada ruang masa untuk berfikir, nak teruskan jualan ke nak cancel. Boleh kita fikir. Dia panggil khiyarul majlis. Mana dalam masa kita duk mikir tu, nak ke tak sini, pergi ada barang tapi masih dalam kedai lagi. Telefon ke isteri dulu ke, tanya kawan-kawan ke molek ke benda ni. Jadi ada orang kata molek, ada kata tak molek. Jadi kita boleh mikir. Itu dipanggil bil khiyar. Mana orang pembeli dan penjual ada waktu untuk dia berfikir. Malam yatafarraqa, selama dia tidak berpisah, mana dia tak keluar daripada kedai itu. Nabi kata apa? Fa in sadaqa, kalau dua orang ni benar, penjual apa benar cakapan dia, barang ni baik sungguh, pembeli pun niat molek nak bayar sungguh, wa bayyana, dan menyatakan barang ni betul, barang ni molek, barang ni tiruan, barang ni tak usah. Semua benda kita kena nyatakan, jangan sembunyi. Maknanya yang pertama cakap benar, yang kedua nyatakan setiap perkara. Tak payahlah kita nyatakan berapa modal kita beli, itu orang panggil bukan orang berniaga tu. Tapi nyatakan barang tu daripada mana, molek ke tidak, barang original ke tiruan, cerita berlaku. Apa dia dapat? Kalau dua sifat ini dipakai, burika lahuma fi bai'ihima. Allah kata, Nabi SAW bersabda, nasya Allah Ta'ala akan berkati penjual dan pembeli, dua-dua sekali diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita hak jual pun diberkati oleh Allah, orang yang beli pun diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Syaratnya jual benar dari sudut harga dia, dari sudut sifat barang, nyatakan barang ni molek ke tak molek, tiruan ke tidak. Tapi sebaliknya ingat, wa in katama wa kadzaba, kalau dia sembunyi barang ni tak molek tapi kita sembunyi, nah benda buruk dah kita ricak molek-molek, gi polis gila comel orang nampak ai molek dia ni. Nah walahanya kereta tu kalau jual kereta lah dah, tak ada siapa tengah jalan mampu dah. Tapi cakap tadi oh sedap. Kalau Arab dia kata hadza mislu tarj, kereta aku ni sejuk, ekor macam air batu, naik atas dia berasak kita. Mana Nabi kata kalau dia sembunyi benda ni dan dia bohong, muhiqat barakatu bai'ima, Allah Ta'ala hilangkan keberkatan jualan. Sebab itulah kita tengok hari ni orang kaya jualan laku tapi tak ada berkat dalam hidup. Bila kaya ni hok laki-laki pun nak jadi perempuan, tokah habis dah dia awal lagi jadi maid, dia laki-laki jadi perempuan. Jadi tuan-tuan boleh perhati tengoklah hok pasal jenis jadi lagu ni pasal jenis skim hok cepat kaya ni, jual cepat kaya, Allah mudah jadi. Sebab dia tak sedar, dia naik dengan cepat. Hati-hati kita. Baiklah, tamaklah kita dari sudut keberkatan. Sekarang kita nak berpindah kepada secara ringkasnya panduan yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perniagaan, dalam muamalah, dalam menjual dan juga dalam membeli.
Ada beberapa isu yang kita kemukakan, insya-Allah saya cuba ringkaskan dengan masa yang ada ini. Yang pertama, Nabi SAW pernah berniaga. Nabi berniaga. At-tijarah sebelum dia jadi Nabi. Bersama dengan pakcik dia Abu Talib. Dia juga pernah berniaga dengan barang-barang Khadijah. Bersama dengan Maisarah musafir ke Syam. Dan Nabi juga berniaga di pasar Majinnah, Ukaz, nama-nama pasar di zaman jahiliyah. Dan maknanya kita kata berniaga ini salah satu daripada kerjaya yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita tengok bila ada orang baik-baik berniaga, kita kata, oh awak ni apa, cari dunia. Tak. Kalau orang baik tak berniaga, kita akan biarkan peniaga-peniaga yang jahat, yang pembohong, yang duk kelentor orang buat kerja, nyaya ke masyarakat. Orang baik, orang alim ni lah, orang yang tahu hukum ni kena berniaga. Sebagaimana kata Sayyidina Umar tadi, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Jangan mari jual di pasar aku ni kecuali orang tu orang sudah pandai hukum jual beli. Ana waktu bercakap dengan pihak sahabat-sahabat kita di majlis perbandaran bahagian pelesenan ni, kita kata saya nak orang nak dapat lesen berniaga ni macam orang nak dapat lesen kereta. Lesen kereta dia kena pergi belajar undang-undang dulu, betul tak? Lepas tu belajar bawa pula teh atas jalan raya. Sepatutnya begitu. Awak nak berniaga apa? Oh, dia kata kita nak berniaga makanan, kita kupus tempat. Hak ni pakaian tak setepat. Yang ni emas, perak tak setepat. Sebab lain-lain dia punya cara. Nak berniaga makan ni kita akan cerita halal haram dalam bab makan minum macam mana. Kebersihan dalam bab pakaian pula kita sebut ni patuh syariah, ni pakaian macam mana. Dalam bab emas dengan perak, ni undang-undang dia ketat. Dia terlibat dengan riba, dia panggil item ribawi. Jadi kena belajar. Ni pakai boleh lesen tak tahu gapo. Jual segala benda dia boleh jual, asal kau boleh jadi duit, jual belaka, kita kata itu satu perkara yang berbahaya. Yang kedua, hadiun Nabi yang sallallahu alaihi wasallam yang kedua, Nabi walaupun dia Nabi, selepas daripada jadi Nabi, jadi Rasul, yubashirul bait. Nabi kita pergi jual, pergi beli. Dia pergi membeli, dia jual adalah apa pada tu. Dia pergi membeli. Ataupun kalau dia sibuk, dia akan wakil ke sahabat tolong beli. Nabi itu kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudi ila ajalin. Nabi kita pernah beli makanan yang dijual oleh Yahudi. Saya bertempoh, maknanya beli matbutan. Warahanahu dir'an min hadid, dia gadai. Makan nak bayar tak ada, dia gadai dir baju besi dia, daripada besi, baju besi dia gadai ke Yahudi. Hadis ini sahih dalam Bukhari. Ada kala Nabi wakil sahabat suruh beli. Seorang sahabat nama dia Urwah, tulis nama dia Urwah bin Abil Ja' al-Bariqi radhiyallahu anhu qala a'tahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dinaran yashtari bi udhiyah. Urwah al-Bariqi ini Nabi beri duit 1 dinar untuk beli kambing nak kurban. Urwah membeli kambing seekor. Ini duit dia. Urwah ni pandai. Dia pandai beli, pandai niaga. Duit untuk seekor, fashtara syataini. Dia boleh beli 2 ekor kambing. Beli 2 ekor, Nabi nak seekor, faba'a. Seekor dia jual 1 dinar juga. Fa'atahu bisyatin wa dinar. Balik-balik jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Rasulullah, mau ambil seekor kambing, ni duit 1 dinar, saya hantar balik. Baik. Nabi kata macam mana pula, kambing pun boleh, duit pun boleh. Dia kata tadi saya beli 2 ekor, saya pergi pasar, saya jual seekor dengan harga yang sama, boleh untung. Ni kambing, ini duit.
bijak Urwah al-Barith ini. Fada'a lahu bil barakati fi bai'ihi. Kata di sahabat, Nabi pun doa keberkatan kepada Urwah. Sebab dia ni bijak, dia boleh berniaga dengan begitu baik, boleh untung. Nabi doa keberkatan untuk dia. Kata di rawi, fakana law ishtara turaban la rabiha fi. Dia kata Urwah ni kalau jual tanah, ambil tanah dia jual, bukan jual gandum, dia boleh untung. Kita kata masya-Allah, hadis ini dalam Tirmizi dan Abu Daud. Maknanya ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan minta orang lain tolong beli, wakil, boleh. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kalanya dia gadai, berhutang. Nabi kita gadaikan baju besi dia, senjata. Dia tak ada harta banyak, dia ada baju besi, dia ada senjata. Dia pergi gadai untuk nak ambil makanan, kerana makanan ni tak sampai. Dia biasanya zakat ni setahunan. Jadi waktu kering tak ada makanan, Nabi kita gadaikan baju senjata dia untuk dapatkan makanan. Boleh. Mana kita ni waktu terdesak, ada kalanya boleh kita gadai. Tapi zaman kita hari ni kena pilih lah. Kena pilih ar-rahnu yang ada gadaian yang patuh syariat. Ni tidak, kita tengok gedah orang bukan Islam, pajak gadai tu, dia tulis pajak gadai yang tak ada syariah sekalipun. Ramai juga orang-orang yang beragama Islam pergi bergadai itu. Kita kata ini tak patuh syariah, sebab ada riba di situ, ada riba. Mungkin ada benda-benda lain yang kita tak tahu, wallahu alam. Kita tak boleh buat tuduhan, nantinya marah kau tahu pajak gadai pula. Jadi kita kena ingat, Nabi bergadai, betul. Kita pun kalau terdesak nak gadai, kena pergi cari pajak atau dia panggil ar-rahan yang ada panel syariat yang menilai perjalanan itu betul ke tak betul. Itu pun banyak panel-panel syariat menegur sebahagian daripada muamalah pajak gadai masih perlu diperbetulkan. Niat atas nama Islam dah tu perlu dibaiki, perlu diperbetulkan supaya patuh syariah dengan sepenuhnya. Tapi kalau pergi hak pajak gadai Cina, hak tak ada Islam langsung, tak ada apa lah tu. Pakai tak boleh nak bicara lah. Gadai mana? Enggak dapat tokai apa. Nah, kita kata sangat berbahaya kita. Nampak mudah, nampak senang. Tapi ingat tuan-tuan, pulangan dosa besar. Dah lah kita susah. Pergi bergadai tempat yang tidak patuh syariah, 2 kali susah. Susah dunia, susah akhirat. Baik. Isu yang keempat, Nabi SAW telah mengarahkan para peniaga supaya melakukan kebajikan, bercakap benar dan bersedekah. Satu hari daripada Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah an abihi an jaddihi annahu kharaja ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar bersama Nabi pergi ke musalla, nak pergi musalla tempat maya raya. Fara'an nas yatabaya'un, dia tengok orang duk jual beli tengah panjang jalan tu, orang duk nego. Faqal, Nabi pun panggil, ya maksyarat tujar, wahai peniaga-peniaga. Bila Nabi panggil, semua pakat berhenti berjual, pakat duk tengok ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak kata apa ni? Rafa'u a'naqahum wa absarahum, semua pakat angkat tengok, jenguk ke Nabi, tokai-tokai berhenti jual. Faqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innat tujar, sesungguhnya para peniaga, yub'asuna yaumal qiyamati fujjaran, para peniaga akan dibangkit pada kiamat dalam keadaan fujar, dianggap orang tak baik. Illa, kecuali manittaqallah wa barra wa sadaqa, kecuali orang-orang yang takut pada Allah Ta'ala, melakukan kebaikan dan benar dalam jual beli dia, orang ini selamat.
Mana asal penjual tu fujar pada hari kiamat, dianggap tak baik pada hari kiamat, kecuali orang yang baik. Subhanallah. Maknanya yang kecuali itu tak ramai, hak ramainya fujar. Jadi kita hati-hatilah tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang nampak simple, nampak mudah. Anak duk perhati banyak. Kita sebutlah malam ni sebagai lepas tanggungjawab kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Anak-anak kita pergi sekolah. Dalam pagar sekolah, kantin, koperasi, dikawal, barang-barang kawalan. Tak boleh jual benda ni, tak boleh jual benda ni, makan-makan hok perisa ni macam-macam. Kerana kesihatan, atas asal-asal faktor kesihatan. Tuan-tuan rumah jiran dengan sekolah, hok jual depan pintu pagar sekolah. Segala benda dia jual belakang. Kata tak ada ke perasaan nak hormat kepada sekolah depan rumah kita? Dalam sekolah tak boleh jual, luar pagar boleh. Bila kita komplain, PIBG komplain kepada guru, dia kata kita nak macam mana? Luar pagar bukan kawasan kita, itu kawasan rumah dia. Tapi penjual-penjual ni tidak ada timbang rasa. Kedai-kedai runcit di kampung-kampung, depan pintu masuk ada dia buah bola, ada benda-benda ni, masuk duit pula pun boleh bola 2 biji. Tuan-tuan ingat, itu termasuk dalam bai'ul hasrah, unsur judi di situ. Kita masuk duit RM1, kita pula. Boleh tak boleh tak tahu. Judi ke tidak? Judi. Main-main. Subhanallah, boleh main-main dengan hukum jual beli. Tengok main-main. Betul-betul lah ada kedai jual, kedai runcit, benda kecil-kecil, tapi ada unsur-unsur yang menyalahi syarak. Apalagi kalau kedai-kedai kita jual rokok, fujar yaumul qiyamah. Orang ni jual benda yang diharamkan oleh syariat. Ramai ahli-ahli fatwa telah mengharamkan, tiba-tiba kita jual sebenarnya kerana nak keuntungan. Kita mengatakan illa man ittaqallah wa barra wa sadaqa. Baik, itu satu hadis. Hadis ini rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah bisanadin sahih. Ada satu lagi hadis Nabi kita sebut, Nabi kata nasihat Nabi kepada para peniaga. Nabi ni selalu dia pergi pasar, dia berjalan, dia pergi tengok, dia siasat, dia nasihat. Nabi kata, ya ma'syarat tujar, wahai para peniaga, innal bai'a yahduruhu al-laghu wal halifu. Orang jual ni kadang-kadang ada benda lara. Kita jual benda kurang baik, kadang-kadang kita tak perasan. Kita jual beras contohnya, bila balik rumah orang nak masak, ada bubuk, ada ibu dalam ni. Kita tak tahu, kalau tahu tak jual pun. Ataupun tahu dah, buat tak tahu. Kalau tidak, rugilah kitanya. Nabi kata yahduruhul lahu, ada benda-benda yang tak baik masuk dalam jual kita. Wal halif, kadang-kadang bersumpah. Orang katanya, berapa ni? 50. Allah bagi 45. Wallahi, saya wallahi tak ada. Kita beli dah tu. Beli dah berapa? Dia beli 20 ya padahalnya. Tapi sumpah tu sedap. Kita dah beli dah banyak tu, tak pakai bayar kita. Jangan main. Nabi kata fashubu bis sadaqah. Kalau kita bimbang dalam jual beli kita ada benda yang tak baik yang kita terjual, bagi orang yang warak-warak ni, sedekah banyak. Kita niat apa sedekah kita tu? Kita niat sedekah ni, sekiranya barang aku jual tadi tak molek, duit yang kita dapat kita tak guna, kita akan beri ke masjid, beri ke apa-apa keperluan masyarakat awam, dengan kita niat pahala gi ke tuan hak beli tadi, yang rasa dia tertipu atau terenaknya, ataupun dia tak perasan dia tertipu, sekurang-kurangnya dia tak dakwa kita di akhirat esok. Nabi kata oleh kerana jual beli kita ni banyak campur benda tak baik, fashubu bis sadaqah, adalah kamu iringi jual beli kamu tu, bersihkan dia dengan sedekah. Baik, kalau orang ni memang tahu pun benda tu haram, jual dadah kau, jual rokok kau, jual benda-benda hak curi, berjual lembu hak tak sembelih nyelanggar lori contohnya, lepas tu tak apa lah, kita sedekah lah. Hak ni sedekah bangkai nama dia, bukan sedekah benda. Yang sedekah tadi tu, yang kita rasa takut-takut ada sesuatu yang tak kena, itu sedekah. Kita bersihkan dia dengan bis sadaqah.
Jadi para peniaga kena banyak sedekah. Baik, kita pergi kepada yang kelima. Yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru bis samahati wal yusri. Nabi kita ajar kepada kita supaya bertimbang rasa, bertolak ansur dalam jual beli. Jangan duduk payah sangat. Dalam hadis an Jabirin radhiyallahu anhu, qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'. Allah Taala bagi rahmat kepada orang yang mudah kira, kata orang senang bahasa, mudah kira, mudah muamalah dia ketika dia jual. Wa idza ishtara, ketika dia beli mudah juga. Wa idza qtada, ketika dia nak bayar hutang, nak bayar mudah. Jadi kata di para ulama hadis, kita penjual kena mudah, pembeli pun kena mudah juga. Contoh hari ni kadang-kadang kita mudah dengan orang kaya, buat susah dengan orang miskin. Macam mana? Ha? Kalau orang kaya jual 5 sen, kita tertawar. Tawar ke tidak? Harga dia RM55, 55 sen. Tawar ke tak? Tak tawar. Oh, kalau makcik jual sayur pergi jalan ni, Allah makcik, berapa 2 ikat? RM1. Oh, beri 3 lah. Kawan tu boleh lah RM20 bagi sebelum. Kita duk tawar juga. Akhir kali macam kata ambil dengan bako-bako lah sebenarnya. Buat balik begitu mau nak mikir dak. Bako. Kita dengan orang miskin, dengan orang kampung, bersungguh tu nya tawar tu kat Allah. Sampai mepeh makcik akhir kali bersopah kawan tu pula. Demi Allah kita beli dah sudah. Makcik pula bala atau belawak pula cakap bohong. Nah. Maknanya pokok toke-toke besar ni kita tak berani nak tawar. Tapi yang miskin-miskin ni, yang duk cari kaih pagi makan pagi ni, kita buat susah. Nabi kata rahimallahu samhan. Allah Ta'ala bagi rahmat kepada orang yang mudah dari sebab jual beli. Dalam ketika dia jual pun dia mudah, orang jual pun mudah. Kadang-kadang orang-orang jual ni, Masya Allah, ni dia kita beli 2, dia bagi 3. Ada yang bersifat lagu tu samhan, dia panggil mudah. Allahu Akbar. Nabi kita suruh ajar kepada kita supaya bermudah. Jangan duk menyusah, jangan duk payah kepada orang-orang yang jual dalam sudut jual beli. Penjual pun jangan payah, pembeli pun jangan payah. Ana tengok kalau orang Arab ni senang bahasa, kita tawar banyak-banyak, dia kata terus pergi kedai lain pula. Banyak kerja tak saya beli dia ni. Oh, dia marah menanya tawar-tawar tak saya beli. Oh, tu marah. Kita tak apalah kita tawar banyak tu, tapi kalau dengan penjual-penjual hak ni masalah. Tapi penjual hak tepi jalan ni pun boleh tahan juga. Kita nak belajar dengan hadis ni, pergi pasar pagi. Berapa ni pakcik? 3, 10. Orang kata mari RM10. Buyang molek-molek lah. Kita pakai tak turun-turun atas kereta, holo tangan pakai bui. Percaya orang-orang kita ni. Nah, moga ada piah atas kepala, ada tuduh. Balik dia buka. Buahnya kerel lah, rupa timun putih, macam-macamnya bui. Kita kata aku nak jadi baik, dia pula tak baik. Ini masalah. Allahu Akbar. Tolonglah. Kalau boleh kak kita tengok orang-orang ni, hak kita kenal dia ni kaih pagi makan pagi, tolong beli. Saya dia jual atau pakai beli belakang sebenarnya. Buat balik pergi bagi dia kat kampung ni. Sekarang dia ada duit. Mau orang buat lah kata sekarang ni. Alhamdulillah. Baik, kita pergi lagi contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jual beli ni. Yang keenam, Nabi kata Nabi jadikan tempoh khiyar, tempoh berfikir untuk jual beli. Kita kena ingat tadi hadis kita baca tadi. Nabi kata apa? Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Orang penjual dengan pembeli diberi tempoh untuk pilih, mikir. Selagi dia tak keluar daripada kedai. Contohnya dia beli-beli, duduk dalam kedai dia duduk mikir, tanya orang, siasat dulu. Kalau dia keluar, tak boleh. Itu dia panggil khiyarul majlis. Tapi ada benda kita boleh pilih selama 3 hari. Ada benda lah, bukan semua benda. Kalau beli mainan boleh pilih 3 hari. Jawab dia mari atas cabut tayar.
Jadi kita kena tengok perkara, ada benda yang kita boleh pilih nak jual dalam masa 3 hari. Contohnya kita kata nak beli tanah, benda-benda besar, harga apa mahal, jadi dia boleh pilih dalam masa 3 hari kena, tak nak balik. Jadi kalau tak nak, tolak balik. Maknanya masa untuk berfikir itu ada. Itu di antara adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhsinul qada. Nabi kita ni cara dia, waktu nak bayar duit ke, waktu nak bayar hutang ke, Nabi kita suruh baik cara pembayaran. An Abi Hurairah radhiyallahu, Abu Hurairah cerita, kana lirajulin 'ala Nabi sallallahu sinnun minal ibil. Pernah Nabi minta dengan seorang sahabat ni unta. Unta kita kata umur 3 tahun ke 3 tahun unta. Mari pinjam untamu sebab Nabi nak bagi kepada orang perlu ke, untuk orang pakai miskin ke, biasa dia gitu. Bila dia bayar bila unta sedekah mari, unta zakat mari, dia bayar. Jadi bila mari orang ni minta bayar unta dia, Nabi kata, "Oh tu, unta sedekah ada, bagi." Unta hak dia pinjam tadi umur 3 tahun. Unta sedekah ada umur 4 tahun, besar lagi lah. Nabi kata, "Oh tu, beri hak besar lagi pun tak apa." Kata di sahabat yang terima bagi, dia kata, "Aufaitani aufallahu bik." Allahu akbar. Engkau telah menyempurnakan bayaran, bahkan lebih lagi Allah Ta'ala lah sempurnakan kehendakmu ya Rabb. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi bagi respon, "Inna khiyarakum ahsanukum qada'an." Orang yang terbaik di kalangan kamu, orang yang baik ketika bayar hutang. Kita hari ni bab bayar hutang ni kak, habislah cerita. Waktu nak berhutang, Masya Allah, kata orang, lembut gigi pada lidah, nyorayu, dia minta kan. Tapi waktu nak lepas pada tu, kita pergi jumpa pergi sekali rumah dia minta, ada lagi. Pergi kali yang kedua pula, nombor telefon pun tukar. Orang panggil call tak dapat, mula-mula call tak angkat, lepas tu call tak dapat, nombor telefon tukar, nombor kita kena blok. Ini masalah hari ni kita banyak lah. Tak pandai, takut kita nak beri hutang kepada orang, dia mudah lupa. Karena itu Nabi kita, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, iaitulah iza tadayantum bidainin ila ajalin faktubuh. Allah kata kalau kamu berhutang bertempoh, tulis, jangan tak tulis. Jangan kata tak apa Ustaz Haji, tak kala tak percaya. Saya bukan tak percaya, Allah suruh tulis. Kita tulis berapa hutang, tanda tangan, ada saksi. Mana kalau dia kelentung pun kita ada bahan. Tapi lah ni ada saksi 10 orang pun, dia hanya tipu, dia lari tak tahu kuana juga kan? Maka kita jadi orang baik. Cara nak payah baik macam mana? Contoh, dia ni terdesak nak duit 1,000, kita bagi 1,000. Waktu dia janji nak bayar, dia mari rumah kita, dia bawa buah apa ni, mangga ke, bawa kuih ke, bawa apa, itu dibenarkan. Dia panggil ahsanuhum qada'an. Bayar hutang, oh betul lah mesti dia mau ambil 3 buah, 3 biji dia tak panjang ke apa, dia kunyi tak apa. Tapi ingat, kalau kita beri hutang ambil 1,000, bila nak bayar 2 bulan lagi, sedang molek dengan dia lurus tu, jangan lupa lah, itu jadi riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap perbuatan pinjaman yang kita beri mengambil manfaat daripada dia, itu dikira riba. Oh, bodoh ya bu, bodoh ya betul. Tapi kalau orang tu cerdik, dia tak janji apa-apa, waktu nak bayar dia bawa, boleh kita ambil. Yang kata tak boleh ambil ni lebih lah. Ahsanukum qada'an. Itu dia panggil orang yang baik bayar hutang. Kena ingatlah, kita kena jadi orang baik. Tapi kalau janji tak boleh, bersyarat tak boleh. Tak boleh buat syarat tak boleh, tapi orang beri boleh. Yang ke-8, wa kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita menggalakkan supaya iqalat an-nadim,
kita lepaskan jualan kalau orang itu menyesal. Nabi kata apa? Man aqala musliman aqalahu Allahu asratahu yaumal qiyamah. Siapa dia lepaskan jualan yang dia beri kepada orang itu, orang ni beli, lepas tu dia orang panggil tak jadi beli, orang pakak marah dia, apa mu ni beli, tak ada faedah, tak ada keperluan apa beli, anak-anakmu nak baju sekolah, nak benda lain, maka dia pun menyesal, dia beli, dia minta tarik balik, jadi kita kena tarik balik. Tengoklah barang kita tu rusak tak rusak. Kalau barang rusak kena ambil ganti rugi, jangan duk main free gitu. Nah, jadi kita kena tengok, mana kalau benda tak rusak boleh tarik balik je, kita lepaskan supaya dia selamat, dia lepas. Kita kata alhamdulillah. Baik. Yang kesembilan, Nabi SAW ada kalanya menawar, tawar-menawar, yusawim. Kita letak harga apa, dia tawar berapa harga, boleh je, tapi jangan melampau lah, jangan melampau, kecuali penjual atau melampau, tak boleh. Ana waktu duk belajar dulu suka tengok orang-orang Bangladesh ni, kalau kita berhenti dekat masjid-masjid tengah jalan Mekah Madinah tu, dia mari jual jam, mari jual macam-macam. Kata, "Kam, berapa saah ni?" RM100 dia kata, RM50. Kita tak saya beli ni, kita tanya dia, "Insyrin 20 boleh?" 20. Nyebui sungguh. Sudah, kata dia kawan-kawan, kena ambil dah, tawar sangat tadi. Jadi kita tawar tu harga tak masuk akal. Rupa-rupanya berkali barang tu dia beli RM10, RM10 dia boleh jual kita RM20. Oh, kita kata 20 ni pakai buslan. Lain kali kita kena bagi pak. Kalau dia jual 100, kita kata RM20 lah. Nah, kalau tak mau lah, kalau nak tawar baik-baik, kita kata masya Allah. Ada orang yang berniaga melampau dia punya harga, itu kita kena tawar banyak. Tapi kita kena tahu berapa harga asal, kena tahu harga sebenar berapa. Sekarang ni banyak orang cerdik ni, dia main, dia panggil apa ni, bai'un najas. Oh, ni bahaya ni. Tu hodok main kat internet, dia letak barang dia sini, ubat dia, lepas tu dia suruh orang tulis bawah, "Oh, saya dah cuba ubat ni, ayah saya dulu jalan bawa tongkat, sekarang ni campak tongkat atas kepala mu," kata. Ubat tak jadi sungguh, bukan campak tongkat boleh jalan molek. Oh, macam-macam dia tulis. Semua tu dia panggil najas. Bukan beli, dia tak beli pun, tapi dia komen nak taghrir, nak tipu orang. Biasa kes macam ni di pasar borong. Saya tak tahu pasar borong di kaedah Malaysia, tapi kalau di Arab jual ikan, dia lelong ikan seragam, satu ikan besar 50, dia mula dengan 50, lepas tu mari lagi 60, 70, naik sampai 100, sampai 150. Hak je duk naik tu bukan nak beli pun, kaki tali baru dia. Nabi larang main tali baru kali ni. Dan sekarang ni tali baru penjual di alam maya ni banyak. Dia panggil testimoni tu. Kalau betul sungguh tak apa. Kalau dia ni kasbah jenis klaim tu, maka orang panggil makan tua lah dia. Menipu. Hati-hati tuan-tuan. Boleh kita tawar, tapi menawarkan tawar dengan harga yang menasabah. Macam, tapi janganlah tawar buat nanya ke makcik-makcik tadi tu, mentak kata jual sayur tepi jalan. Kita pun tawar terik, kau sampai kawan tu akak dengan bakul, tak apa dah, awak klik kali bekah-bekah dia tu. Nah, lebah akhir gitu mo dah ni. Hadis ini dalam Rawahu Tirmizi. Nah. Yang ke-10, Nabi SAW menggalakkan penimbang. Kita jual, kalau kita timbang biar lebih sikit. Dalam hadis dia kata zin warjah, timbang lebih. Contohnya kita timbang barang sekilo, cukup dah sekilo dah, tambah sikit lagi. Takut-takut kilo kita punah, kilo kita rusak ke, jadi kita dah tambah. Yang tak bolehnya wailul lil mutaffifin, mengurangkan sukatan dan timbangan. Itu wailul lil mutaffifin. Sekarang ni isu wailul lil mutaffifin banyak ni, hok bayi kok jual kok alamaya ni. Itu banyak wailul lil mutaffifin. Waktu dia kita bayar penuh,
Waktu dia bagi perkhidmatan kepada kita, lembek. Tak cukup. Saya tak nak buat contoh sini. Takutnya marah di syarikat kita, naik mahkamah pula, tak ada kerja. Baik. Yang ke-11. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi inzaril mu'sir. Nabi kita menggalakkan supaya kalau orang berhutang dengan kita tak boleh bayar kerana susah sungguh, kita bagi tempoh. Janji 3 bulan. Cukup bulan yang ketiga dia mari, Haji, Ustaz, saya tak boleh bayar lagi duit ni. Sebab musim hujan lah, tak boleh menoreh. Ataupun duit yang ada ni pun nak guna pula, nak beli ubat lagi, orang tua sakit. Jadi kita kata Nabi SAW, man anzara mu'siran, siapa dia memberi tempoh pada orang susah, au wada'a anhu, ni paling baik sekali, lepaskan hutang dia tu, azallahu Allahu fi zillihi, orang ni salah seorang daripada yang layak duduk di bawah bayangan pada hari kiamat nanti. Kita tengok orang ni susah sungguh, memang tak boleh bayar, jangan duduk tekan. Orang yang duduk tekan orang ni, dia panggil ahlung, nama kita hari ni. Ahlung ni sistem yang diguna oleh Abu Lahab zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dengar cerita Abu Lahab. Abu Lahab ni waktu Abu Jahal keroh orang nak pergi ke Badar, nak pergi lawan Nabi. Abu Lahab ni pak saudara Nabi, dia tak berani pergi. Dia tahu kalau lawan anak saudara ni mati. Dia pun pergi cari orang berhutang dengan dia. Mau berhutang? Cukup masa? Cukup. Bayar. Bos tak boleh bayar, bos. Tak boleh bayar? Bawa pakaian, bawa senjata, pergi ikut Abu Jahal, ganti aku. Maknanya sistem ahlung tu mendiang Abu Lahab guna dah lama dia tu. Hanya pakar dia buat ahlung sama kita ni. Oh, ahlung zalim, ahlung khianat. Awak tu zalim sebenarnya. Kenapa pergi berhutang dengan orang yang memang guna sistem riba yang begitu zalim? Saya terdesak mari jumpa Pak Imam ada. Takkanlah seramai ahli masjid ni tak boleh tolong. Orang dalam kampung kita terdesak. Tapi moga dia tu rasa jenis tak tahu halal haram, pergi serah tengkok ke ahlung, jumpalah dia. Dah lah ambil riba. Kena hina pula. Tergadah habis barang-barang. Kita kata orang yang melalui lorong haram ni banyak susah di dunia, menyesal di akhirat. Allahul musta'an. Baiklah. Para jemaah yang ke-12 saya ringkas ya. Masa kita sudah panjang. Nabi SAW larang daripada perbuatan-perbuatan yang memang berat. Larangan seperti riba, jual al-gharar, jualan cara tipu, bai'al aklu annas aklu amwal bil batil, makan hak orang tanpa hak dengan cara batil. Termasuklah jualan-jualan yang haram, jual arak, jual judi, semua tu dia kata banyak lagi dosa-dosa besar yang dilarang. Terdapat adalah hadis-hadis yang cukup banyak. Maka para jemaah sekalian, itulah di antara nasihat ataupun yang disebut dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam muamalat yang kita kena belajar. Yang terakhir sebagai penutup, kita para peniaga, orang yang mencari rezeki, kita kena ingat rezeki kita ni ditentukan oleh Allah. Wa huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah Taala yang bagi rezeki. Maka menjadi kewajipan kepada kita, orang yang berakal, sentiasa bertawakal kepada Allah yang menjamin rezeki kita, dengan kita berusaha, berikhtiar mencari rezeki yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita kata saya tawakal, pakai duduk tidur di masjid, itu bukan tawakal, itu nama tawakul. Beza. Tawakal orang yang bergantung hati dengan Allah, tapi tangan dia bekerja, berusaha mencari rezeki, itu tawakal. Tapi kalau duduk tidur, kerja malah buat, duduk tunggu orang bagi makanan free, itu nama dia tawakul. Itu tak betul. Jadi kita kena usaha sebagai seorang yang berakal ni, di mana kita kena letak pergantungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kata di para ulama, berusaha tak nafi tawakal. Saya ni sakit makan ubat, tak nafi tawakal. Ada setengah orang tak mau makan ubat, tawakal, kita kata lah.
Nabi sallallahu ajar kepada kita, aqil wa tawakkal. Ikat unta baru tawakal. Kereta kita bakal tinggal suih atas motor. Duduk tengah pandang, kunci pun tidak. Tawakal lah gitu. Ambil suih, kunci dulu tayar, tutup pintu kereta, tawakal Allah. Apa-apa terjadi, kita telah usaha. Ini pakai tinggal gitu, tawakal tidak lah. Yang terakhir, selepas kita bertawakal, kita kena husnuzan billah. Kita kena letak sangka baik kita kepada Allah. Sentiasa kita berdoa dengan Allah Azza wa Jalla, dengan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 Nabi kita ajar. Ikut tuan-tuan, saya bagi doa ni kita dah bagi dulu dalam kepada pelajar, pada jemaah semua, dalam zikir pagi petang. Kita baca kan zikir pagi petang dulu dalam perisai Muslim. Nah, doa waktu pagi Nabi kita ajar, ikut semua. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Nabi ajar kita pagi-pagi minta 3 perkara. Ya Allah, aku minta denganmu ilmu yang bermanfaat. Mana ilmu kalau kita belajar, kita beramal dengan dia. Ni ilmu kita banyak, tak beramal. Contoh, kita tahu dah, mari masjid ni solat jemaah boleh pahala, tak mari juga. Siapa di masjid duduk sah depan banyak pahala, tak masuk juga. Nah, itu dia panggil ilmu ada tapi tidak memberi manfaat pada kita. Jadi kita minta Allah Taala bagi pada kita ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, warizqan tayyiba, kita minta rezeki yang baik. Baik di sini halal. Banyak mana? Sesuai dengan keadaan kita. Allah Taala pilih. Kalau kita minta banyak, kita jadi takabur, jadi korun. Minta sikit, tak cukup. Tayyibah, Allah pilih sesuai untuk kita. 5,000 sebulan, 3,000 sebulan, 1,500 sebulan. Alhamdulillah. Oh, itu saya kata tak sesuai kamu, kena bagi 100,000 sebulan. Alhamdulillah. Allah Ta'ala yang pilih. Ada orang kaya melangit, kaya, tak sombong. Ada orang baru kaya, Allahu Akbar, agah dia Tuhan yang tahu. Nah, jalan kata orang tak tengok ke bumi dah berjalan. Allah Taala pilih. Yang terakhir kita minta wa amalan mutaqabbala, kita minta amalan yang Allah kabulkan. Maknanya bila Tuhan nak kabul amalan kita, 2 syarat kena ada. Syarat yang pertama ikhlas, syarat yang kedua ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, setakat itu dululah perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita mencontohi Rasulullah sallallahu dalam bermuamalat, dalam kerja buat kita, khususnya yang berkait dengan perniagaan, yang berkait dengan jual beli. Mudah-mudahan ada manfaat. Alhamdulillah. Untuk maklumat para jemaah sekalian, ana ada baca kitab tentang muamalah ini di Masjid Bandar Macang. Nama kitab dia Fiqh Al-Manhaji. Tuan-tuan buka dalam jilid yang ke-6, yang ke-7 tu, semuanya cara kau muamalah, cara kau jual beli, sewa menyewa, detail. Kita baca satu persatu, kulit ke kulit, khatam di masjid. Alhamdulillah. Jadi setakat itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.